Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pernahkah anda mendengar perkataan Amazon? Ya, saya pasti. Tapi bukan Amazon yang dimiliki oleh Jeff Bezos. Tahukah anda ada sebuah hutan yang bernama hutan Amazon? Dalamnya menyimpan ribuan spesies binatang atau haiwan. Hutan Amazon ini biasa terbakar hampir, jangan terkejut, 73,000 kali kebakaran berlaku di hutan Amazon. Dan tahukah anda, jumlah ini, abang, kakak, telah menyebabkan 3,000 spesies haiwan terjejas. Dan bukan itu saja, 3,000 bukan sikit tau. Banyak spesies. Dalam masa yang sama, 1 juta atau plus minus 1 juta penduduk asli hutan Amazon terjejas habitat dan kediaman mereka. Mungkin kita yang duduk di Malaysia, kita tak terasa sangat. Okey, ingat tak peristiwa yang berlaku banjir besar dan tanah runtuh di India telah menyebabkan hampir 1 juta penduduk berpindah. Bukan itu sahaja, ribuan rumah dan kediaman musnah serta, ini yang menyayat hati, 270 nyawa terkorban, dan di antara 270 ini adalah kanak-kanak. Baik, izinkan saya bawa anda, abang dan kakak, untuk number yang lebih senang untuk kita tengok. Di dunia, ada lebih kurang plus minus 3 trilion batang pokok. Okey? Disebabkan oleh jumlah yang besar ini, manusia rasa it's okay untuk kita tebang pokok. Dan tahukah anda, 5 tahun ke belakang sehingga hari ini, jumlah batang pokok yang ditebang setiap tahun melebihi 15,300,000 batang pokok. Susah kan nak faham? Jumlah itu bersamaan 56 ekar hutan setiap minit. Okey, tak faham juga kan? Baik, saya bagi simplify lagi. Jumlah tadi, kalau kita kira ikut padang bola. Padang bola kecil ke besar? Besar kan? Padang bola kebiasaannya keluasannya lebih kurang 1.7 atau 1.8 ekar. Dengan jumlah tadi, bersamaan dengan setiap minit, jumlah batang pokok yang ditebang setiap minit adalah sebanyak 31 padang bola sepak setiap minit. Macam mana? Bumi teruk kan? So, kita kena cari jalan penyelesaiannya. Macam mana dengan jumlah tadi? Merisaukan, bukan? Kalau kita biar dan teruskan biar, wallahu a'lam apa akan terjadi. Fine. Apa yang kita bincang ini bukan atas tangan kita. Kerana agak mustahil kalau abang dengan kakak yang terlibat dengan kemusnahan hutan. Sudah pasti ia adalah disebabkan oleh orang dewasa yang ada pada zaman ini. Persoalannya ialah, kalau kita asyik tunding jari kepada orang dan mengatakan kata okey, pakcik dengan makcik ataupun orang-orang dewasa zaman ini yang buat. Habis, setakat itu saja. Atas kita, apa yang kita nak buat? Nampak? Sebab orang dewasa yang ada pada hari ini, sekiranya kita tidak berakhlak dengan akhlak yang baik dan berikan tumpuan yang sepenuhnya untuk membantu menjaga
memelihara bumi ini, maka kita akan membesar dan jadi seperti orang dewasa yang ada di zaman ini, yang tak ambil kisah tentang apa yang berlaku pada bumi Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau tidak? Mesti setuju kan? First thing first, kita kena bagi tahu bumi tenat. Orang mesti cari salah siapa? Sudah pasti salahnya tertera pada kita. Bukti kukuh simple. Kita tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala kata sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerosakan di muka bumi dan juga dalam laut adalah kesan daripada manusia. Totally correct. Betul. Jadi kita sebagai manusia, adakah kita menadah saja, lah nak buat macam mana? Salah aku. Allah dah habaq daripada awal. No. Kita diajar untuk ikhtiar. Betul atau tidak? Betul. So, ikhtiar kita yang pertama, apa kita kena buat? Supaya make sure anak-anak kita masih lagi kenal pokok kedondong, masih lagi kenal pokok kelapa, masih boleh bezakan antara pokok kelapa dengan pokok pinang, masih boleh nak kenal lagi buah cermai, dan juga jangan lupa buah ciku, jangan lupa buah apa? Buah salak. Semua ini kita kena jaga, dan banyak lagi yang ada di negara kita. Semuanya terletak pada tangan kita hari ini. Anda setuju atau tidak? Setuju. So first step, apa kita kena buat? Nombor 1, keprihatinan. So anda yang menonton video ini, abang dengan kakak, kita dah mula first step. Apa dia? Ini prihatin kita. So kita kena share dan bagi tahu dekat semua orang. Dan second step ialah so, tindakan pertama adalah keprihatinan. So, abang dengan kakak yang menonton video ini, kita sedang buat step nombor 1, prihatin. So, kita kena share dengan semua orang, bagi tahu maklumat. It's okay, you boleh tweet, you boleh buh dalam you punya Instagram supaya you ada, at least you ada maklumat dalam you punya Instagram. Okay? So, you buatkan konten, bagi tahu kepada semua orang what is going on kepada bumi ini. Itu yang pertama, prihatin. Tak cukup dengan cara macam tu, kita juga kena tunjukkan keprihatinan kita dalam pelbagai bentuk. Sama ada dalam bentuk percakapan kita, presentation kita, atau tambahan juga di sekolah kalau ada subjek, baik juga kalau kita bawa tajuk ini. Dan dalam masa yang sama, bagi mereka, abang dengan kakak di universiti, boleh start buat NGO atau pertolongan untuk alam sekitar. Kerana kita perlukan support system yang prihatin. Okey guys, dengan cara prihatin kita tadi, step kedua, kita mesti memperbanyakkan konten berkaitan dengan apa yang terjadi di bumi. Okey, kita buat macam ni guys. Kalau kita tengok bagaimana platform shopping secara online hari-hari boleh keluar dalam semua media yang ada. Media massa, televisyen dan radio, media sosial, semua yang melibatkan internet, dan juga media cetak tak terlepas juga walaupun dia secara online. Dengan cara macam ni, setiap daripada penduduk di negara kita sebagai contoh tak akan terlepas daripada memandang iklan tersebut. So why not kita sama-sama memperbanyakkan konten berkaitan alam dan kepentingannya supaya setiap media di negara kita boleh menyaksikannya. Sebagai contoh,
kita ada Twitter, kita ada Instagram, kita ada, jangan lupa Facebook. Banyak platform dan sekarang kita ada TikTok. Jom kita memeriahkannya dengan pelbagai cara. So second, memperbanyakkannya supaya insya-Allah satu masa Allah akan detikkan hati orang yang memandang daripada kalangan mereka yang dewasa untuk mengambil tindakan. Jap. Jangan kata mereka tak tahu ya. Dan jangan kata mereka tahu dan tak mau ambil tahu. No. Sebab setiap usaha kita pasti akan membuahkan hasil dengan keikhlasan kita. Alright. Yang ketiga, ni important. Apa dia? Kita mesti kena buat kerjasama. Kalau kita buat seorang-seorang, kita mudah kecundang. Hari ini, perpustakaan tidak lagi dikunjungi. Bagaimana kalau kita buat secara online? Kita adakan persatuan, kerjasama dengan NGO-NGO yang ada di muka bumi ini untuk sama-sama bekerjasama menjaga alam sekitar. Alright? So yang ketiga, mesti kena kerjasama. Kata pepatah, two head is better than one. Ada banyak kepala, lebih banyak idea. Dan setiap idea bukan tak berguna. Cuma barangkali belum sampai masa. Jadi jangan give up. Bagi idea, brainstorm bagaimana untuk kita menjaga alam ini. So 3 step untuk individu. Abang dengan kakak, anytime kita boleh buat. Kata pepatah Arab, islah nafsak wad'u ghairak. Perbaiki diri sendiri, kemudian kita ajak orang lain. So macam mana? Yang pertama, prihatin. Sekarang you dah ada prihatin, right? Good. Saya suka yang tu. Yang kedua, kita nak memperbanyakkan. So cara paling simple, ambil maklumat, tulis dalam Instagram, just tulis atas, tahukah anda? Dam, that's it. Kemudian yang kedua, yang ketiga, jom kita buat kerjasama. Dengan kerjasama, kita akan sentiasa diperingatkan kerana ada masa kita akan lemah. Begitu juga dengan bumi. Okey. So, kita sebagai khalifah, Allah jadikan ini sebagai peringatan untuk kita. Sebelum saya mengundurkan diri, ingat, mati seorang anak Adam, semua amalan terputus kecuali 3. Salah satu daripada 3, ilmu yang bermanfaat. Anda rasa ini peluang untuk kita ada bekal, bukan? Wallahu a'lam. Terima kasih kerana beri perhatian dan prihatin. Hadza wabillahi taufiq.